Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila muallif hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pengajian pada muka surat 8 pada baris yang ke-8 daripada bawah ke atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun. Ini satu perceraian masalah. Tiada jadi suci najis itu melainkan dua perkara. Jadi apa nama ni telah dia sebut dah semalam kemarin. Berkaitan dengan najis. Ada najis yang mana jenis bangkai, banyaklah. Berkaitan dengan susu, berkaitan dengan air mani, air wadi apa semua, dia sebut dah hok mana jenis-jenis najis. Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala menerangkan pula kata najis tadi tiada jadi suci najis itu melainkan dua perkara. Maksud kata dua perkara ni saja hok mana najis dia jadi suci. Hok lain tak boleh nak jadi suci. Benda-benda lain tak boleh nak jadi suci. Contoh kita kata darah. Darah ni boleh ke tak nak buat jadi suci? Tak boleh. Lagu-lagu mana pun hukum dia tetap najis. Air kecing, tahi, dia kekal dengan hukum asal jadi najis. Tetapi ada hak asalnya kita hukum najis boleh berubah jadi suci. Mana? Pertama daripada dua perkara tu tuak. Air tuak. Tuak di sini seperti juga dengan kemarin dah. Maksud katanya tuak masai. Sebab bahasa Kelantan kita tuak ni kan air hok duk minum lagi. Tak memabukkan. Hak memabukkan bahasa kita kalau di Kelantan kan tuak masai. Setengah tepat tuak tu kira hok masai dah. Memabukkan dah. Tuak apabila jadi cuka sendirinya. Sendiri yakni tak apa kita ubah dia dengan tambah sesuatu perkara hok lain. Artinya maksud kata berubah sendiri ni tiada sesuatu yang menyertai dia air tuak tadi.
Tuak masa saat ni tu tak ada benda hak kita letak capur, lama kelamaan dia jadi cukur sendiri, maka pada waktu tu hukum dia suci. Maka apabila jadi cukur serta ada yang menyertai dia tuak, air tuak hak masa kita masuk sesuatu pasti dia jadi cukur. Jikalau batu sekalipun, batu lah sawak ni, batu sekalipun ataupun satu sekalipun, maka najislah cukur itu jadi. Tak kira asal ada sesuatu benda hak kita masuk capuk ke bubuh dalam air tuak masa saat ni, maka lama kelamaan dia jadi cukur, hak tu hukum dia najis. Bahkan sekalipun maksudnya tetap hukum najis. Maka najislah cukur itu, cukur hok ada menyertai dengan dia tu sesuatu benda, kita capur benda lain. Jadi orang nak buat cukur ni pun kena belajar. Jadi orang nak buat cukur ni kalau tak kena dengan cara dia pergi duk jual tu najis. Bukan cukur hok halal dak lah, cukur hok hukumnya najis. Orang lain duk ngamuk cukur, tapi dengan sebab proses kita tu buat tak kena cara, hukumnya najis. Walaupun rasa dia sama dengan rasa hak lain, tetapi tetap hukum dengan najis. Haram jual, tak sah jualan. Serta berdosa lah halik kita saat ni tu, hak jual benda tu. Sebab tu orang hak jual ni pun kena pasti bagi jualan dia. Hak nak buat cukur pun belajar cara nak buat cukur, cara hak dibenarkan oleh syarak. Jangan siapa cukur hak buat jadi najis. Bahkan apabila suatu yang menyertai itu suci dan dikeluarkan padanya, pada tuak saat ni, pada ini daripada tuak saat ni, dahulu daripada jadi cukurnya dan tiada tinggal sesuatu daripadanya, 3 perkara tu, maka iaitu tiada mengapa. Nampak deh? Kalau katakanlah kita letak sesuatu hak suci, ikutlah batu kau gapo sesuatu suci, kemudian kita buang sebelum daripada tuak saat ni jadi cukur. Lepas tu tak ada tinggal gapo dah daripada hak kita letak saat ni, maka iaitu perbuatan tersebut tiada mengapa. Maksudnya hukum dia suci. Cukur saat ni hukumnya suci. Dan dimaafkan lah sawab, dimaafkan dah tu. Dan dimaafkan seumpama biji atau lainnya yang jatuh tak kala mengerjakan dia. Dia mana? Dia tuak nak buat cukur saat ni. Kalau kata barang tu barang hok sukar untuk nak pelihara, hok saat ni kata tak jadi cukur kekal dengan najis tu, kalau kita hidup pisah sengaja masuk ke sesuatu benda. Tapi kalau sesuatu benda saat ni tu kita tak boleh nak jaga benda saat ni, masa proses buat cukur saat ni, tuak nak asih pada cukur, hak tu dimaafkan. Dia kata dimaaf seumpama biji, satu benda atau lainnya, lain pada biji tadi, yang jatuh tak kala mengerjakan dia cukur saat ni. Masa kita nak buah air tuak saat ni, tuak masa nak buat cukur, nak buat proses, adalah benda-benda hak terjatuh, hak sukar kita nak jaga. Maka hak tu tak apalah. Seperti tak kala memerah dia kerana kesukaran, kerana kesukaran memeliharakan dia benda saat ni. Ndak masa dok perah ke tuak saat ni, hak masa saat ni, sebelum pada jadi masa saat ni kita perah ke tuak saat ni, kemudian adalah benda-benda hak termasuk sekali hak kita nak buat susah. Maka bila kita proses dia jadi tuak masa kepada cukur, maka hak tu dimaafkan.
Jadi kena tengok keadaan jugalah hak lagu mana dimaafkan tu. Hak tu hak pertama, pertamanya cukur bila tua bila jadi cukur sendirinya. Kedua, kulit bangkai apabila sudah tersamuk. Jadi kita belajar dah berkaitan dengan bangkai ni, sembelih binatang yang kita sembelih tidak dengan cara syarak. Sama ada kita sembelih tu kena dah, tapi binatang tu hak tidak dihalal syarak, tu pun dikira bangkai juga. Ataupun binatang tu binatang hak memesah pada sembelih, tapi tak dengan cara sembelih hak syarak, mampu dia dengan begitu, maka semua tu bangkai lah. Lain daripada anjing dan babi lah ni. Kedua kulit keduanya daripada dua perkara yang mana najis jadi suci dengan najis tu boleh jadi suci. Keduanya kulit bangkai apabila sudah tersamuk. Kita samuk dah. Maksud kata samuk ni, kita buai ke lendir-lendir hok ada pada dalam kulit bangkai. Bulu dia tak boleh, bulu tak boleh. Kulit apa ni hok dibenarkan hanya kulit. Ada pun kalau kulit lembu, hok mana kita sembelih dengan sembelih syarak, bulu dia tak ada masalah, tak jadi najis. Hak jadi najisnya kalau bulu mampu tidak dengan cara syarak, hak tu bulu dia pun kira bangkai, kira najis. Hak dibenarkan hanyalah kulit dia. Supaya kulit harimau. Kulit harimau ni kita kalau samuk gak suci, boleh buat masuk semaya lah. Kalau suci ni boleh buat pakai. Tapi bulu dia tu tak dimaafkan. Hukum dia tetap dengan najis. Baik. Kalau dia cabut lepas pada mati dia ke, ataupun cabut sebelum pada dia mati ke, hukum dia najis. Tak boleh kita nak bawa masuk solat. Dan jikalau tersamuk sendirinya bulu harimau tu bukan hukum najis. Hukum najisnya bila dia tercabut saat ni. Apa bulu kucing lah, tak ada masalah nak situ. Tidak kata haram dah. Tapi bila dia orang panggil tercerai daripada binatang saat ni, ketika mana dia mati ataupun dia hidup, maka dihukumkan dengan najis. Tak boleh buat masuk solat. Adapun kalau kucing, dimaafkan kalau tak banyak bulu dia. Kalau banyak, tu pun tak dimaafkan. Apa dimaafkan kalau tak banyak, kalau sikit dimaafkan? Kerana hak tu binatang hak duduk berkeliaran dengan kita. Ataupun iyalah seperti mana hak kita mengajinya, ada najis-najis kalau sedikit dia tu dimaafkan. Supaya masalah bangkai saat ni lah. Sesuatu supaya kita kata kaki nyamuk ke, sesuatu hak dikira ke sedikit, hak tu adalah dimaafkan syarak. Baik. Sekalipun seperti kulit harimau, dia kata kulit bangkai apabila sudah tersamuk, dan jikalau tersamuk sendirinya. Maksud kata gua nak tersamuk sendiri ni, maksudnya hilang dah lendir-lendir dia tu dengan sendiri, bukan kita buat. Sekalipun ini suci juga. Sebab tu masalah samuk ni dia tak syarat orang Islam. Dia sama dengan najis lah. Nak cuci najis ni tak syarat orang Islam. Kalau kata tunggu hujan basah, maksud katanya hilang najis tahi kucing ke apa semua tu, jadi hak tu hukumnya suci lah. Ataupun orang kafir mari duk cucu, suci juga hukum dia. Jadi masalah samuk bulu kulit binatang pun, kalau orang kafir pun tak ada masalah, dia tak syarat orang Islam. Sebab masalah tu dia tak syarat pada ahli bagi niat, bukan termasuk daripada orang hak sah pada niat. Berbeza kalau kita kata masalah gapo, ahli bagi niat ni semaya ke puasa ke, kalau orang kafir tak jadi gapo ibadat dia saat ni tu. Ada pun masalah nak mencuci najis, nak mensamuk ke bulu kulit binatang ni, dia tak syarat. Tak syarat kena niat. Tak syarat kena niat. Kalau kita cuci orang panggil tahid najis tu, kita tak niat kata nak menyuci ke, tapi kita guna air mutlak dah, dan najis pun hilang, adakah jadi suci? Suci.
Dia tak supaya semaya puasa, hak tu kena pada niat. Jadi masalah menyucikan najis, masalah samuk ke kulit ni, hak ni tak perlu pada syarat niat. Baik, seperti kulit harimau dan kulit burung beruang. Ada kulit burung. Beruang lah tu. Kulit burung mana ada kulit ni. Ya bulu. Kulit beruang, kulit beruang, kulit harimau, kulit bukan bulu, ni. Atau barang sebagainya, atau kulit kerbau, kerbau mapu, kita samuk, tak nak salah. Atau kambing yang mati, atau barang sebagainya, tak ada masalah. Jadi suci, jadi suci bila kita samuk. Maka iaitu yang tersebut tu, al-mazkur, suci dengan disamuk, suci dengan disamuk. Itu disamuk itu, suci dengan disamuk itu. Lagu mana suci dengan disamuk itu? Diperbuat dengan yang meninggalkan lendihnya, jikalau disamukkan dengan najis sekalipun hukumnya jadi sahlah samuk tadi. Samuk ni lagu mana? Kita buai ke lendih-lendih yang ada pada kulit binatang sana. Maksudnya bila kita dah orang panggil lapuh kulit dia sana, belulai dia sana tu, maka kita buai ke lendih-lendih yang ada. Bukan kata daging saja, lendih-lendih dia habis buai. Jadi pada waktu tu suci dia daripada lendih-lendih tadi, maka orang panggil sahlah pada samuk. Walaupun hak kita guna alat samuk saat ni tu najis. Tak, najisnya mana? Seperti tahi burung merpati. Tak. Tahi burung merpati itu ya najis. Jadi kalau kita guna kepada bululai kulit saat ni tu, nak suruh orang panggil hilang ke lendih-lendih dia, maka sah samuk saat ni. Lepas tu nak pakai lagu mana? Moga kita guna ke tahi burung merpati ni, kita basuhlah pula lepas pada tu. Ya nak gitu deh. Orang dulu tu ya ambil kulit-kulit saat ni dia buat jual. Jadi kalau kata ni jadi isu pula. Isunya dekat dengan orang panggil dekat dengan mana ni? Dekat dengan korban ke datai tu. Dekat dengan korban tu, semua benda-benda sembelihan kita saat ni tu kita kena infak, kena wikak orang lah. Tak boleh nak buat jual. Lepas tu bululai saat ni tu kita beri contohnya madrasah ataupun masjid yang mana demo ni jual pula kulit saat ni, boleh kau? Tak ada masalah lah. Tak, sebab kita beri pada orang tu nak tasarruf lagu mana ikut. Hak tak boleh jualnya kita. Saya kulit ni kalau tanah saja mai kat aku lah, aku nak jual. Sedangkan kita termasuk daripada orang bahagia pada sembelihan tadi, maka tu tak boleh lah kita nak jual mana-mana daripada benda korban saat ni, walaupun orang tak sah pun tak boleh. Gitu. Adapun bila wikak orang nak jual, hak tak apalah, supaya daging kita wikak orang hak metah ni, sunat afdawi hak metah lah. Jadi oleh kerana banyak sangat dah raya haji orang dok buri daging, pakai miskin kau ataupun orang hak terima daging sana ni nak pergi jual daging sembelihan kita, tak ada masalah sebab hak dia dah. Gitu. Seperti tahi burung umpamanya, ni contoh dah ni. Tahi burung tu dia tajam, oleh kerana tu dia wihakih ke lendih-lendih hak ada pada kulit binatang tadi. Boleh ni. Dan dhabit sucinya itu lagu mana? Nak kenal kata suci tak suci saat ni. Dan dhabit sucinya itu sekira-kira jikalau direndamkan ke dalam air, nescaya tiadalah kembali busuk kulit saat ni. Tu dhabit dia. Dhabit ni masuk katanya alamat lah, pecamen. Nak cek lagu mana kata samuk kita tu telah menyuci ke kulit bangkai tadi. Dhabit dianya, alamat dianya sekira-kira jikalau direndamkan ke dalam air, nescaya tiada kembali busuk. Tak jadi busuk semula.
Kalau kata kita samuk saat ni tu tak jadi, maksud kata tak hilang habis lendeh, kalau kita buh dalam air jadi busuk. Atau binasa ia, ataupun jadi binasa ia kulit saat ni. Kalau kita rendam air, kalau tak kena dengan cara, nak tahu kena ke tak cara kita buat hasil tu kena ke tak, rendam dalam air itulah dobik dia nya. Ni jarang ni ada dalam bahasa-bahasa gini, kecuali kitab-kitab besar mungkin nak ada. Kalau kitab-kitab kecil sikit ni jarang nak ada bahasa gini. Jadi kita terima kasih betul lah kepada musannif. Setengah kata Syekh Arsyad Al-Banjari, hak pengarang kitab ni, sebab tak dituliskan nama kan. Ada setengah kata Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi tak apalah siapa dia pengarang pun, kita nak terima kasih banyak, sebab kita tak baca kitab besar pun supaya baca kitab besar dah benda hak kita dapat. Atau binasa ya, tetapi apabila hendak dipakai akan dia akan kulit tadi, maka wajiblah dibasuh akan dia akan kulit tadi, akan bekas samuk itu. Samuk mana? Samuk hak kita guna dengan najis lah. Tak. Jadi dia kata alat samuk ni tak ada masalah nak guna alat samuk gapo walaupun najis. Apa ni? Jadi duk fikir-fikir mari kan. Dia ni najis tapi boleh menyuci ke orang lain. Mana? Maksud kata boleh buat hilang, boleh jadi orang lain pun dia dimanfaat. Dia najis supaya tahik burung sat ni. Dia najis. Tapi dengan sebab kita letak dia, kita beruh, kita gonyoh-gonyoh, hilang kelene sat ni, orang lain tu boleh jadi suci. Tapi suci pun kena basuh dulu lah. Maksud katanya boleh dah dikirakan sebagai samuk. Gitu deh. Habis di situ. Kita masuk pada fasal yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun pada menyatakan bahagi segala najis. Bahagialah jenis-jenis najis. Bermula najis itu terbahagi kepada 3 bahagi. Hak ni secara umum lah. Secara umumnya kita kata najis itu terbahagi kepada 3. Mana? Pertama najis mughallazah. Dia sebut hak berat selalu. Dia sebut hak berat sekali. Tu ada isyarat lah. Tak. Jadi setengah-setengah kitab dia sebut hak ringan dulu, mukhaffafah. Lepas tu hak ni musannif kita buat mari hak berat, hak paling berat, mughallazah. Kata berat tu nya sebutan kita pun berat. Kalau mukhaffafah ni pih kita sebut mukhaffafah. Mutawassitah pertengahan sikit cara sebutan. Kalau mughallazah tu nak sebut pun berat. Aceh situlah tu. Nak ingat mudah kata najis tu najis berat, najis mughallazah. Apa musannif kita ni wak mari dengan mughallazah dulu. Kadang-kadang kita kebanyakan kita wak mari mukhaffafah dulu. Tu ada isyarat dia sendirilah. Maksud katanya nak suruh kita jaga betul lah hak masalah mughallazah ni. Dan kita tak pelik lah orang Melayu kita ni gak kalau sebut anjing babi ni orang Islam kita Nusantara sebut anjing babi gak tak boleh. Betul dah tu. Tapi kalau sebut Arab boleh pergi lagi. Dia nak katanya kena dah dengan kita ni rasa hina jijik sangat dengan benda ni. Pertamanya najis mughallazah namanya, iaitu mana? Najis daripada anjing dan babi. Tu ada hak demo duk perak anjing ni. Demo perak anjing, perak tu perak lagu mana? Ada ke? Banyak anjing rumah dia. Baik. Tujuan dia gapo? Tujuan nak mengubah anjing ko kerana nak berlaku ihsan pada binatang ko, ataupun tujuan dia nak perak. Tak serupa dengan perak kucing. Kita kena tengok situ. Kalau nak mengubahkan binatang supaya anjing saat ni tak ada masalah, bahkan terpuji syarak. Ada dalam hadis seorang hak jenis pelacur bui minum ke air, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia saat ni tu sebab bui minum ke anjing. Nampak ni. Jadi
Syarak tak ada suhak zalim ke binatang. Tapi kalau kita ambil anjing-anjing saat ni nak pera, nak buat berjinak-jinak dengan kita, tu tak boleh lah. Nampak ni. Jadi kita kena tengok dobit situ pula. Jangan pukul rata orang kita. Enggak dah kena nama anjing babi gak ada semata-mata dah. Ya anjing tak serupa babi ni memang nak kena bunuh. Anjing ni tidak begitu, sebab anjing ni ada terkadang boleh buat perburuan dengan anjing. Bahkan ada anjing hok mulia nah pula, supaya anjing hok ashabul kahfi itu. Allah Taala mulia ke dia pula. Nampak ni. Jadi kita jangan borong gitulah. Kena tengok dulu. Jadi kalau tanya lagu mana ni, ada yang duduk pera anjing, duduk buat wak sarang anjing, sakar anjing, puluh-puluh ekor anjing. Kita nak kata gimana? Tengok dululah. Demo tu nak berlaku esek ko, nak buat berjinak ko. Jadi biar kita tahu anjing babi ni tika mana hok kata teguhnya. Ni. Tu bila kita faham lagu tu tak apa. Jadi kita ada hak hok mana kata tak boleh, hok mana sekadar mana boleh, hingga mana kata tak boleh. Biar jelas gitu. Lepas tu nak beza lagu mana tu, nak beza kena kita ada ilmu dululah. Kalau kita pun tak ada ilmu enggak, tak. Kadang-kadang hak baik orang buat tu pun kita anggap salah lagi. Sebab kita penilaian kita tu tak tepat, sebab kita tak ada ilmu. Tapi kalau kita ada ilmu, hak hak baik perbuatan orang kita boleh kata baik, hak buruk boleh kata buruk. Gitu. Iaitu najis daripada anjing dia babi, najis mughallazah ni. Maka apabila dinajiskan oleh anjing atau babi, akan sesuatu dengan kemihnya air kecing dia, ia kecing, atau air liurnya ia giduk jilat, atau tahiknya dia berak, atau peluhnya pada badan dia, atau basah badannya, sama ni, maka wajiblah dibasuh akan dia 7 kali basuhan. Ni kata mughallazah ni berat. Apa? Batunya duk campur lah dengan kata basuh babi sekali basuh tak apa. Ni, kita kena tengok jugalah pendapat-pendapat di tempat saat ni. Jangan menyalahikan pendapat setempat. Gitu. Baik. Jadi anjing kau babi kau ambil 7 kali basuhan. Salah suatu daripadanya itu dengan air, yakni air mutlak. Salah satu daripadanya itu dengan air ialah air mutlak dan tanah, yakni bercampur dengan tanah. Tanah pun hak tak sihat diistikmal lah. Maksudnya kalau tanah tu yang telah diistikmal kita guna dah dengan tayamum tak sih. Dia nak tanah hak tidak mutanajis, hak tidak mustakmal, hak tidak diguna dah. Dia nak hak supaya air mutlak lah. Nanti belakang pas ni ayat 6 kali dengan air yang mutlak. Lepas tu nak 7 gayung ko, 7 baldi ko, 7 kolah. Tu pun jadi orang tak faham pun ada juga. Jadi 7 gayung ko, 7 kolah ko, kena tengok pada keadaan. Keadaannya lagu mana. Kalau kata kawasan tu besar, kena guna air banyak lah. Kalau kawasan tu sikit, pada 7 gayung pun tak apa dah. Kalau sikit sangat, 7 gelas pun tak apa dah, 7 cawan pun tak apa dah. Tengok kawasan mana, seluas mana hak kita nak basuh, nak cucu saat ni. Ni sementara kau dalam kitab kata guna 7 baldi, 7 gayung. Kita guna begitu semata-mata. Tak kena lah. Dan jikalau dibasuh akan dia dengan beberapa kali pada menghilangkan air najis itu, maka iaitu beberapa kali itu dibilangkan sekali jua hukumnya. Jadi maksudnya selagi mana dengan basuhan kita saat ni tu tak menghilangkan najis dia, maka walaupun 7 kali dah kita basuh, kira sekali baru. Dia nak hak kali pertama ni biar hilangkan najis. Dia sebenarnya kalau kita nak basuh saat ni tu, kita kena ambil lah najis saat ni dulu. Nak ambil najis hak toko saat ni, buih hilang dulu, barulah kita cucu. Ni cucu dalam keadaan ada duk najis toko gitu lagi, jadi habislah melarat tempat lain. Jadi hak moleknya mana? Hak moleknya kita ambil dulu, buai dulu hak najis saat ni, barulah hak kesal lebih lagi tu kita cucu.
Jadi kalau katalah ada najis, kita duk cucu dah, maka selagi mana kita cucu 3-4 kali, baru dapat hilang ke air najis ni, pada waktu tu baru kira sekali. Tu cara kira dia. Maka hendaklah dibasuh dengan air tanah sekali dan tambahi lagi 5 kali akan menyempurnakan 7 kali. Jadi kalau kata kali pertama tu kita cucu 3-4 kali baru hilang, kira so. Lepas tu tambah dengan air tanah so, lepas tu tambah lagi air biasa 5 kali, baru jadi 7. Jadi hok air hok campur dengan tanah ni, hok moleknya kita cucu pada awal-awal lah. Maksud katanya supaya saat ni kita cucu habis dah air saat ni pergi sekali cucu, lepas tu kita cucu dengan air tanah selalu. Maka tak dapat tiada pada menyertakan air itu dengan tanah itu sekira-kira keruh air itu. Ia nak sekadar mana tanah nak capur tu siapa jadi seluk kau. Tidaklah siapa begitu. Dia nak hak tanah hak campur dengan air tu qadar kata jadi keruh air saat ni. Bila jadi keruh, tak apa kita cucu. Gitu ni. Dan lagi dengan tanah yang suci. Tu. Air tu satu. Lepas tu tanah mana nak guna? Tanah hak suci. Jangan tanah hak campur dengan najis. Yakni jangan dengan tanah yang gugur daripada anggota tayamum. Hak ni pun tak boleh dah. Mana tanah hak gugur pada anggota tayamum, iaitu tanah yang kita istiqmal dah. Orang panggil mustakmal lah. Mustakmal ni maksudnya kita guna dah. Jadi tak sih juga tanah hak mustakmal saat ni. Serupa dengan air lah, tak sih hak mustakmal. Jadi hak tanah pun sama juga, tak sih hak daripada hak kita istiqmal dah. Kita guna pada benda lain. Tak sih. Sebab tu pada waktu nak tayamum saat ni tu janganlah kita saat ni nak tepuk pada debu tanah, lepas tu kita rauk jadi jatuh debu-debu saat ni pada tempat debu tanah kita hak kita nak tayamum pada tangan pula, janganlah. Sebab hak tu jadi mustakmal debu lain. Jadi kita ambil saat ni, kita rauk pada kawasan lain. Jadi kalau jatuh hak tu gak jadi mustakmal habis hak lain. Maksudnya kawasan saat ni jadi mustakmal dah lah. Sebab debu tu debu hak kita guna dah. Kedua, bahagian najisnya mukhaffafah. Ni hak ringan. Nama najis. Iaitu mana najis mukhaffafah ni? Iaitu bernajis sesuatu dengan kemih kanak-kanak lelaki. Dua benda. Kemih ni air kecing. Air kecing jadi berok ko mutah ko gapo tak masuk tu. Air kecing je. Lepas tu dia naknya laki-laki, budak laki-laki. Jadi terkeluarlah kalau budak perempuan. Budak perempuan dia jadi mutawassithah dah. Walaupun budak lagi, hak naknya hak lelaki. Hak lelaki ni baru jadi mukhaffafah. Dia mungkin lain lah tu. Hak air kecing budak perempuan dengan air kecing budak lelaki tu lain. Sebab tu hukum dia pun lain. Yang belum lagi makan, lagi syarat dianya lain daripada susu ibunya. Kalau dia bercampur habis dah dengan benda lain, maka air kecing kanak-kanak walaupun lelaki dia jadi mutawassithah, dia tak jadi mukhaffafah. Maka sucilah tempat itu dengan dicurahkan air atas tempat najis itu. Nak curah air atas tu saja, dicurahkan air atas tempat najis itu. Tiada mengalir sekalipun tak apa. Dia tak syarat mengalir. Sebab tu setengah kita kata dengan renjih saja. Najis mukhaffafah ni ia renjih saja, tak apa dah. Maksud katanya tak si nak syarat dengan mengalir. Kalau syarat dengan mencucu serta mengalir ni, tu kalau najis mutawassithah. Kalau mukhaffafah tak mengalir pun tak apa, asal air tu kita cucu atas tu saja. Dengan bahawa lagu mana maksud kata cucu dengan tiada mengalir sekalipun yakni sah dah basuh saat ni. Dengan bahawa ni dia panggil taswir. Ya kita ngaji kitab ni biar biasa-biasa dengan istilah dia. Ya nak ngaji ni sekarang. Nak ngaji ni jangan kita letak mentaliti kita mengaji ni nak qadar-qadar dengar, janganlah. Kalau letak gitu nak qadar-qadar dengar, bila lah kita tak pergi jauh.
Jadi kita mengaji ni kena niat nak pergi duk jauh. Maksud kata nak jauh mana? Nak wi faham ke hukum, nak wi faham ke ibarat kita. Kalau boleh nak menerai pada orang pula. Jadi kalau kata kita ni duduk situ, insya-Allah dia cepat nak faham tu. Lepas tu pahala pun dia lain. Pahala dia lain. Kalau nak dengar ni rugilah. Pahala dapat dah daripada tak dengar langsung. Tapi bila kita ni menekuni, belajar faham kau ibarat kita, tu letak pada kata ulama manjadda wajad. Siapa dia berusaha dia dapat. Ustaz kita ni orang tua dah. Dia ilmu ni tak nanti tua muda. Bila kita usaha kita dapatlah. Jadi kalau Allah Ta'ala beri kesempatan masa kalau kita waktu tua tu baru boleh nak belajar kitab, alhamdulillah. Masih belum terlambat. Nampak ni? Dengan bahawa dibanyakkan baik, tiada mengalih kalipun lagu mana? Dengan bahawa taswirnya dibanyakkan air itu daripada najis budak saat ni, bersalah dengan basuh, kerana bahawasanya basuh itu disyaratkan mengalir. Jawab beza sini. Dicurahkan dengan basuh ni lain. Kalau najis mutawassithah kena basuh. Lagu mana basuh? Yakni kena mengalir air daripada tempat najis itu. Sini tak ada perlu syarat mengalir air. Asal rata pada tempat saat ni pun pada dah. Asal kena pada tempat saat ni. Sekira-kira air itu lebih banyak daripada najis saat ni, tak apa dah. Dan ketiganya daripada jenis najis, dia panggil najis mutawassithah. Ni comel ulama kita letak ni. Kalau kita letak lagu mana? Kalau cuba kita tengok kitab-kitab moden sekarang, ada orang duduk buat lekenya, orang letak mukhaffafah, lepas tu tentu sekali mutawassithah, baru mughalladhah. Tentu sekali mutawassithah ni orang letak di tengah-tengah. Tapi tidak. Kalau kita tengok kitab-kitab lama, dia letak mutawassithah ni belakang. Apa? Sebab kebijaksanaan orang-orang dulu. Bijaksana lagu mana? Dia bila kita faham mughalladhah, bila faham mukhaffafah, maka lain daripada mukhaffafah mughalladhah, mutawassithah. Jadi tak perlu nak kecek banyak. Ni. Jadi kalau biasa kat nak bagi contoh soso, mutawassithah ni najis air kecing kita tahid gini-gini, jadi panjang. Jadi gini mudah kita faham. Apa mutawassithah? Lain pada mughalladhah, lain pada mukhaffafah. Supaya ngaji nahwu lah. Tak? Supaya juga orang duk ngaji apa ni, huruf-huruf Al-Quran tu, kha, jim, ha. Ha tu apa? Ha ni hak tak ada titik atas, hak tak ada titik bawah. Itulah ha. Baik, iaitu najis yang pertengahan yang lain daripada yang tersebut itu. Mana tersebut? Iaitu mughalladhah dan mukhaffafah. Kalau mughalladhah dan mukhaffafah, hak tu ya dah tak ada. Maka najis mutawassithah itu terbahagi pula atas dua bahagian. Dia kalau kita tengok dalam kitab lain, dia ayat semua ni ada dua bahagian. Maksud katanya masing-masing itu ada najis hukmi dan ada najis aini. Setengah kitab dia bahagi gitu. Jadi semua najis tu ada ni. Mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah, ada hukmi, ada aini. Tapi dalam kitab ni dia kata ni mutawassithah saat itu ada dua bahagian. Mana? Pertamanya najis hukmi. Nama dia. Keduanya najis aini. Najis hukmi ni lagu mana? Iaitu najis yang hilang baunya dan rasanya dan warnanya, tak ada langsung. Supaya ibarat kita katanya kain kita kena air kecil kucing, lama dah berbulan dah tak basuh-basuh. Jadi bila lama sangat dia terkadang kain saat ni tu bau pun tak nampak, rasa warna pun tak ada gapo. Jadi adakah boleh kita ambil kain saat ni buat masuk solat? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kain saat ni masih lagi dihukumkan dengan najis. Dia panggil najis hukmi. Lagu mana cara nak bersihkan dia? Cucu ke air. Semata-mata.
Maka najislah ia dengan maka najislah ia dengan maka najislah ia apa maka najislah ia ni najis hukmi saat ni. Jadi dia kata najis hukmi tadi, maka najislah ia dengan dialirkan airnya ke atas tempat najis itu. Apa najislah ia dengan dialir? Ibarat dia tu. Ibarat dia tu jadi salah faham pula. Jadi najis hukmi ni kita faham dah. Kalau ada betul sikit. Baik. Najis hukmi iaitu najis yang hilang baunya, rasanya, maka sucilah ia dengan dialirkan. Gitu ni. Maka sucilah ia dengan dialirkan air ke atas tempat najis itu. Baru kena. Salah baca tadi. Maka sucilah ia dengan dialirkan air ke atasnya tempat itu. Ni pun saya tak betul. Lakna sawabnya maka sucilah, baru kena. Maka sucilah dengan dialirkan air ke atas tempat itu. Dengan sekali kita alir air, maka suci dia. Moga dia hukmi saja. Sebab bau rasa tak ada, warna pun tak ada. Keduanya namanya najis aini namanya. Maka syarat menghilangkan dia najis aini itu, hendaklah dihilangkan segala sifat yang tiga itu. Kalau najis aini maksudnya ada zat lagi. Ada bau, ada rasa, ada warna lagi. Lagu mana cara nak hilangkan dia? Nak basuh? Iaitu dengan kita hilangkan tiga sifat tadi. Baunya dan warnanya dan rasanya. Kena hilang habis tu barulah suci pakaian kita. Dihilang tu dengan air. Maka sucilah tempat itu. Tempat hak kena najis tadi suci. Tetapi tiada mengapa jika tinggal baunya. Bau ni dimaafkan. Maksudnya bila kata kita saat ni suci ke dia tu dengan air, dengan sabun, bau tu ada lagi sikit-sikit. Lagu mana? Dimaafkan. Boleh buat ibadat lah. Tapi seeloknya ambil pakaian lain lah. Cuma nak kata dimaafkan. Kalau tak ada hal lain, tak apa dah dengan hal tu. Kalau tinggal bau saja pada satu tempat kerana sukar menghilangkan dia bau saat ni, habis dah cara kita guna dengan sabun ke apa, tak hilang mana bau, maka hak tu dimaafkan. Dan jika tinggal keduanya pada satu tempat, macam jatuh juga ni. Dan jika tinggal keduanya pada satu tempat atau tinggal hanya rasanya jua pada satu tempat, maka najislah tempat itu. Gini. Maka saat ni maka sucilah tempat itu, tetapi tiada mengapa jika tinggal baunya dan warna ataupun warnanya sahaja. Dia nak gitu kalau kita lain la ala zahirnya, la ala zahir. Jika tinggal baunya ataupun warna dia salah satu pada satu tempat, kerana sukar menghilangkan dia bau dan warna saat ni, salah satu hak tu dimaaf. Dan jika tinggal keduanya, baru boleh nak kembali domain kedua ni. Dan jika tinggal keduanya mana? Bau dan warna dua-dua ada pada satu tempat, hak ni tak dimaaf. Jawab saja. Atau tinggal hanya rasanya jua. Rasa, bau, warna tak ada, rasa lah ada lagi pada satu tempat, maka najislah tempat itu. Maksudnya tak suci lagi. Boleh jadi masalah bau dan warna ni kalau ada salah satu dimaafkan.
maksudnya kita suci ke dah tapi tinggal lagi salah satu, maka itu dimaafkan. Tapi kalau rasa tak ada, warna dia bang ada kedua-dua lagi, ada bersama, hak ni tak dimaafkan. Ataupun bau dia rasa tak ada, bau dia warna tak ada, rasa saja ada pun tak dimaafkan. Jadi dua keadaan hak tak dimaafkan lagu mana? Kalau ada tinggal rasa. Rasa saat ni tu dengan tangan kita ni lah, rasa tempat tu bernajis, maka tak boleh lagi. Dan kalau tinggal bau serta dengan warna, hak tu pun tak dimaafkan. Bau ada lagi, warna pun ada lagi, tak dimaafkan. Tapi kalau ada warna ataupun bau saja, salah satu, itu dimaafkan. Nampak deh? Faham tu? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syahdan tiada jadi suci segala benda yang cair seperti cuka dan manise dan minyak yang cair dan barang sebagainya apabila terkena najis jikalau beberapa koloh sekalipun. Kena ingat, masalah kalau kita ni jual minyak bau ataupun jual minyak, jual cuka, kau ikutlah, masuk sesuatu benda yang menajiskan ke dalam benda ni, walaupun 3-4 koloh minyak saat ni, ataupun cuka saat ni, ataupun manisnya saat ni, maka dia jadi hukum najis. Dia lain kalau dengan masalah air mutlak 2 koloh. Kalau air mutlak 2 koloh masuk najis selagi mana tak mengubah ke bau atau rasa atau warna, suci. Tapi hak lain daripada air mutlak, masuk sesuatu benda najis, maka dia menajiskan habis hak lain. Sesat situ. Ila angkol faslum pada menyatakan bersuci. Ni kalau kitab-kitab lain tak, dia letak tempat lain dah ni, dia letak bab wuduk. Tapi tak apalah, kitab ni letak bab taharah lagi. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan pula. Cumanya kemarin kita duk kecek bab bangkai ikan. Ambil sikit masa. Kemarin ada kita duk kecek masalah bangkai ikan. Ni ibu-ibu dia di dapur tu kena dengan molek lah. Bangkai ikan ni ada dia mau tanya, betul kau kena sembelih juga rata ekor ikan? Betul ke? Ambil dalam kitab Murni dan dalam kitab Majmu', dua hukum. Pertamanya, makruh kalau kita sembelih pada ekor ikan hok kecil. Boleh deh. Ikan-ikan hok kita dak beli ni lah, ikan air ke ikan muh hok kecil-kecil ni, bila kita nak sembelih dia di kawasan ekor dia, hukumnya gapo? Makruh. Apa makruh? Sebab kita buat benda sia-sia. So, yang keduanya sunat kita sembelih pada ekor dia bagi ikan yang besar. Tu. Memanglah ada dikatakan sunat sembelih ekor ikan. Hak tu kalau ikan besar. Ikan besar, maka hukum dia sunat kita sembelih pada ekor dia, sunat. Tak sembelih pun tak apa, sunat. Nampak ni? Sebab apa? Sebab di ekor tu dia dengan kajiannya dia banyak darah di situ. Dia banyak darah di situ. Jadi cepat nak mematikan. Tapi kalau katalah ikan saat ni tu dia ada rupa supa keldai ke, supa orang ke, hak jenis ada tekak gini, maka pada waktu tu afdal kita sembelih pada tekak dia lah. Tidak wajib ikan ni ayat dah kan, dia bukan jenis binatang hak wajib sembelih. Dia bangkai hak dihukumkan dengan suci, supa dengan belalai saat ni. Boleh pakai bila dia mampu. Tu harap kata menjawab lah tu. Ada setengah-setengah sahabat duk tanya. Baik. Ni pun ada setengah-setengah sahabat tanya juga ni. Salam Ustaz. Salam. Kalau contoh najis lembu yang sudah kering dikira masih najis ke? Najis lembu kering, dia tetap hukum najis. Najis lembu bila kering tetap hukum najis. Kita ngaji dah saat ni. Bila kita pergi asar,
Dua saja najis hok jadi suci. Mana? Kulit binatang hok disamukkan de air tuak bila jadi cukur. Ada pun najis lembu, najis mana? Tahi dia ke umpama bila sudah kering dia tetap hukum najis. Lepas tu boleh ke tak kita nak jual, nak buat baju umpama ni. Jadi jawabnya kita kena pergi ngaji bab muamalat pula lah. Bab muamalat ni. Tu insya-Allah siap sedia bulan depan tu kita nak cadang nak buat kitab Daurah Unwanul Falah. Dia ambil belaka tu bab ibadat, muamalat, munakahat. Baik, kalau bab jual beli pada masalah najis tidak sah buat jual beli. Lepas tu kira beri sekadar. Dia beri upah kita atas kerja kita. Nak buat jual beli tak boleh. Sebab barang tu barang najis. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau jatuh cicak dalam kawah gula dikira najis ke? Dia ya dah ni. Dia binatang kalau hok berdarah dengan tak berdarah. Kalau binatang tak berdarah tu tak apa. Tak mengalir darah supaya cicak semut gapo tu jatuh, hok tu dimaafkan. Hok ni kalau binatang tu besar, hok orang panggil bangkai hok jenis berdarah, maka hok tu menajiskan. Boleh ni. Jadi kena tengok situlah pula. Jadi cicak ni bukan bangkai hok jenis berdarah. Tidak jenis bangkai hok mengalirkan darah. Jadi hok tu dimaafkan. Adakah najis anjing yang kering tak perlu samuk, Ustaz? Samuk ni kita ayat dah kemarin ni. Tak apalah, oleh kerana bahasa kita dah kita kata samuk, tak apalah. Cuma hok dalam kitab kita kena tahu dia tak panggil samuk pada basuhan anjing dia babi, dia panggil sertu ataupun dia panggil 7 basuhan. Hak samuk ni masalah kulit binatang. Baik, masalah hok najis anjing hok kering ni, adakah najis anjing yang kering tak perlu samuk? Dia masalah sekarang kalau kata dia saat ni tu tak pindah, maka hak tu pun dimaafkan juga supaya anjing tu dia kering. Ni kita pun kering. Tapi tak ada duk suruh setuh, cuma nak ayat kata dimaafkan lah. Dia tak pindah kering ni. Tu rasa lebih kurang jawapan untuk kita sama-sama kongsikan. InsyaAllah kita sambung pula pada minggu hadapan. Dan insyaAllah hak mana nak bersama-sama dengan daurah kita minggu hadapan, 2 malam saja kita ambil bab taharah dalam kitab Buriyatul Tullab. Ni hari Selasa dan Rabu, boleh maklum ke admin dia lah. Dan insyaAllah kita nak cadang ni dalam kitab Buriyatul Tullab. Buriyatul Tullab tu dia bahasa ibadat tebal lah. Kita akan ambil masa-masa ada, kita akan buat daurah-daurah. Untuk hak minggu depan saja 2 malam kita nak ambil untuk taharah saja. Betul juga dengan kita ni baru habis bab taharah nak masuk bab wudu. Jadi insya-Allah kita buat daurah pada minggu hadapan hari Selasa dan Rabu. Wallahu a'lam. Cuma hak akan datang tu kita cadang untuk nak akan habiskan kalau ada masa lah. Kalau Allah izin kita nak habiskan daurah Buriyatul Tullab, cuma buat berfasa-fasa gitu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.